Air dalam gelas kaca. Indah. Itulah sinetron yang kita lihat. Sinetron yang biasa kita saksikan. Yang sering kita lihat, yang sering kita tengok. Inilah situasi yang biasa terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini. Hari ini malam gema nada silam. Temasyah yang kita buatkan pada hari ini yang dianjurkan Jabatan Ahli Wal Agama Islam ingin membawa kepada semua, kepada penonton-penonton, tuan-tuan guru, para pesilat yang ada pada hari ini, ingin bukakan mata di manakah diri kita. Kita kata kita ini Islam, kita kata kita ini Melayu. Di mana letaknya ke-Melayu dan Islam itu sendiri? Inilah nasihat yang kita bawakan, yang kita pernah pekikan, yang pernah kita agungkan dahulu. Di mana keagungan-keagungan yang pernah kita dambakan. Dengan perpecahan, dengan sangka buruk, persepsi yang tidak sudah-sudah. Adakah ini sebagai satu nadi yang boleh memberikan cahaya yang pernah ada kemilau pada zaman kegemilangan kita? Melayu dan Islam tidak boleh dipisahkan. Ini termaktub dalam perlembagaan. Pada hari ini orang fikir perlembagaan itu British yang buat, orang Inggris yang punya, kafir yang ikutkan. Amat menyedihkan. Orang Melayu sendiri mempertikaikan perlembagaan. Tak keluar. Orang Melayu sendiri kata perlembagaan ini agensi agama, mufti mendokong perlembagaan, yang menyebabkan pada hari ini banyak berlaku dan terkengkang pada umat Islam dan kes mahkamah syariah. Disebabkan apa dikata? Perlembagaan. Tetapi kita kena sedar, perlembagaan yang ada sebagai dokumentasi yang ada pada hari ini, yang dibuat, yang didokong oleh ulama-ulama, tuan-tuan. Jika siapa mempertikaikan perlembagaan, seolah-olah mempertikaikan dan mencemoh ulama-ulama silam. Rahsianya, perlembagaan ini dulu ketika dibangunkan memang Lord Reid yang mengempelai. Tetapi siapa yang mengisikan perlembagaan itu? 30 memorandum yang dikumpulkan daripada 30 guru-guru pondok meletakkan perlembagaan ini perlu ada Islam di dalamnya. Tetapi kebiasaan pendeta-pendeta kita, pendeta-pendeta apa? Dia tidak nampak mempamerkan Islam kerana dikata apa? Jika kita pamerkan Islam dalam perlembagaan ini, kita akan diserang sekali lagi dan Islam akan hancur. Seperti yang berlaku dulu kejatuhan Melaka. Melaka terjatuh kerana apa? Kerana Islam, kerana ada hubungannya Melaka dengan Andalusia. Jatuhnya Portugal di tangan tentera salib, mereka mencari negara-negara yang berhubungan dengan Andalusia, termasuk Melaka. Kedatangan mereka ke Melaka bukan disebabkan untuk penjajahan semata-mata, tetapi mereka ingin menghancurkan Islam kerana benci mereka terhadap Islam. Sebab itu ulama kita, pendeta-pendeta dahulu meletakkan Islam tetap secara tersirat. Orang yang memperikaikan perlembagaan semua tidak pernah membukakan minda. Peliharalah minda kita. Ulama menyimpan rahsia dalam perlembagaan. Adanya piagam Madinah ini terbukti dalam perkara 3. Islam agama negara, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Ini termaktub dalam piagam Madinah pasal 125. Islam agama negara dan agama lain termasuk Yahudi boleh diamalkan dengan aman dan damai. Ini ada dalam piagam Madinah, tuan-tuan. Bagaimana ulama meletakkan tersiratnya perlembagaan. Nak jagakan kita ini, tuan-tuan, supaya tidak dijajah lagi. Caranya mereka siratkan supaya akidah umat Islam khususnya orang Melayu tidak terkeluar. Carilah di mana negara pun, orang Arab pun bangsanya tidak tentu Islam. Tetapi inilah satu-satunya negara dalam dunia sebut Melayu pasti Islam. Kerana apa? Termasuk dalam perlembagaan 160/2. Melayu syaratnya 4 perkara.
Pertama, masjid Islam. Kedua, mengamalkan adat syahadat orang Melayu ketika berbahasa Melayu. Dan yang keempat, mak atau ayahnya mesti orang Melayu. Pasti dia disebut sebagai orang Melayu. Dan disebabkan orang Melayu, dia pasti kena dapat hak keistimewaan perkara 153. Ini nampak ulama nak kita jangan keluar pada Islam. Sesiapa yang murtad pada Islam, gugur hak keistimewaan orang Melayu padanya. Ini benda tersirat dalam perlembagaan. Dan yang paling penting, Jabatan Al-Ehwal Agama Islam yang dipelopori oleh Datuk Muhammad Zaidi pada hari ini ingin bawakan kita semua. Budaya ini menunjukkan keislaman. Sedangkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim pun mendoakan bangsanya. Kita tidak pernah resis. Tanah ini memang tanah tauhid yang didoakan oleh ulama-ulama silam, tuan-tuan. Jangan kita lupakan dengan perpecahan kita pada hari ini yang menolak tentang budaya dan bangsa. Kita seolah-olah yang dikatakan oleh Syed Ahmad Al-Fatani. Dia mengatakan bahawa sesiapa yang tidak mengenal asal usul bangsa, mereka adalah golongan yang kufur nikmat. Inilah bangsanya yang banyak mengegarkan dunia. Kita pernah membantu pada negara Turki 1-3 dulu. Inilah Nusantara, askar-askarnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, inilah juga pesilat-pesilat dan tuan-tuan guru yang menerusi amanah-amanah zaman berzaman. Inilah dia yang dibawakan oleh Islam. Ulama silam meletakkan bahawa budaya dan bangsa itu sebagai satu kronologi sejarah yang tidak boleh dipisahkan. Kerana kita ini adalah bangsa yang istimewa. Bukan kita nak taksub pada bangsa ini, tetapi kita perlu bangga menjadi satu bangsa Melayu. Islam datang tanpa berperang di tanah ini. Tiada peperangan berlaku, dan ketika Islam sampai, kita melihat, kita ambil dengan aman dan damai. Tiada perpecahan, tiada pergaduhan. Ini berbeza berlaku di tanah Arab. Peperangan berlaku untuk menyebarkan Islam. Tetapi itulah dia hebatnya Nusantara, tuan-tuan. Pada malam ini, ingin kami daripada Jabatan Al-Ehwal Islam untuk mencetuskan satu pemikiran. Bukakan minda, jangan pandang negatif pada persepsi. Ini yang telah dipegang oleh ulama. Jagalah bangsa ini, jagalah budaya kita ini, tuan-tuan. Inilah budaya yang menjulukkan tentang patuh syariah. Dari atas ke bawah, busana kita cukup hebat. Inilah dia sarban orang Melayu. Kaedah kita melihat bagaimana patuh syariahnya memakai pakaian ini. Dan ada pertahanannya, semua ada maksud. Bagaimana Islam telah ada sebelum Islam, itulah agama tauhid. Sebab itu mari kita ingat, para pesilat, para tuan-tuan guru yang ada, jangan rasa resah hati, jangan rasa rendah diri. Anda membawa amanah agama. Inilah yang akan dibawakan dalam persilatan, dalam kebudayaan. Ada dakwahnya. Disebabkan dakwah adalah rancangan patuh syariah yang dibawakan oleh Jabatan Agama Islam. Kami bawakan anda semua supaya patuh syariah kepada amalan-amalan agama, amalan-amalan budaya yang selaras dengan syariah. Seperti mana kita dalam 9 syarat mengatur, adat memakai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dan juga bang, kita tampilkan yang telah memberi pembakar semangat kita pada tadi. Siapakah beliau? Ustaz Muhammad Amer yang merupakan orang kuat ya bang. Ucapkan kepada pihak penganjur. Yaitu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 9